Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amr dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan yang berdoa sekalian, ya, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari Jumaat ini 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 3 Disember 2021 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT, ya, yang mana, ya, kita berada bersama-sama di dalam surah Al-Falaq ayat Perak ini untuk bersama-sama mengimarahkan solat Jumaat yang akan diadakan apabila masuknya waktu zuhur nanti, ya, yang seperti mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Ya, mafhumnya, wahai orang beriman, apabila diseru sekalian kamu untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, yakni sembahyang Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah SWT, yakni bersegeralah kamu mengunjungi masjid-masjid dan surau yang mendirikan solat Jumaat. Wa dharul bai', dan tinggalkanlah urusan jual beli dan juga urusan atau apa-apa urusan keduniaan yang lain. Kalau ada di antara tuan-tuan yang masih berada di pejabat, masih berada di tempat tuan-tuan bertugas yang membolehkan tuan-tuan menunaikan solat fardu Jumaat, maka marilah kita bersama-sama bersegera untuk pergi ataupun untuk turun ke surau Al-Falaq IPK Perak ini untuk sama-sama kita mendirikan solat Jumaat. Kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Taala menyeru, memerintahkan kita bersegera untuk mengingati Allah SWT, bersegera untuk mengerjakan solat Jumaat dan meninggalkan segala urusan-urusan dunia yang lain. Kata tuan-tuan, kalau
ada di antara kita sedang menikmati juadah makan tengah hari pada tika dan saat ini, ya, maka bersegeralah menyudahkan makanan tengah hari itu dan bersegeralah datang ke surau Al-Falah IPK Perak ini, untuk sama-sama kita mendirikan solat Jumaat. Kalau belum lagi, ya, tuan-tuan tangguhkan dulu makan tengah hari itu, makanlah selepas solat Jumaat, insya-Allah ada rezeki, ya. Jangan mengeluh. Kalau tangguh nanti ustaz, habis main Jumaat saya pergi kedai, tak ada apa yang tinggal lauk, tinggal kuah je. Ya, rezeki kita mungkin rezeki kita itu saja, ataupun kita boleh mencari, ya, juadah makanan yang lain. Ya. Yang pentingnya, ya, kita bersegeralah, ya, turun ke masjid dan surau yang mendirikan Jumaat untuk bersama-sama menunaikan solat fardu Jumaat. Kerana ini adalah apa yang terkandung, apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, secara mutawatir. Maksudnya secara mutawatir ini maknanya dengan riwayat yang kuat, yang mustahil adanya pendustaan kepadanya. Yang mana al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membacanya dikira sebagai ibadah. Ya, sebenarnya hadis yang dibaca pada awal tadi, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran akan Allah Ta'ala berikan dia 10 pahala. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan akan dapat 190 pahala. Itu Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah, belum lagi baca yang lain. Ya. Yang mana diturunkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Maknanya Jibril alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Yang mana Al-Quran ini bermula dalam susunan yang bermula al-mabdu' bi suratil Fatihah, ya, wa akhiruhu suratun Nas, ya, bermula dengan surah Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Ada 114 surah, ada 6,236 ayat dan ada 30 juzuk Al-Quran. Itu dia. Jadi Al-Quranul Karim ini ialah kitabullah, adalah wahyu Allah SWT yang wajib kita sebagai umat Islam memeliharanya. Kan? Jangan dibiarkan Al-Quran itu terbiar, tidak dibaca, tidak dibelek, tidak diamati isi kandungannya, apatah lagi untuk diamalkan pengajaran yang ada di dalam. Jangan Al-Quran itu disifatkan sebagai kain buruk. Kita kena pelihara Al-Quran ini. Kita kena jaga Al-Quran ini lebih daripada kita menjaga diri kita sendiri. Diri kita sendiri pun, kalaulah, ya, diletakkan Al-Quran pertama, diletakkan diri kita kedua, kita akan memilih, seharusnya kita akan memilih Al-Quran. Kerana Al-Quran inilah akan jadi syafaat untuk kita. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran. Ya, bacalah kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kamu Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada yang mempunyainya, maknanya yang membaca Al-Quran. Jadi kita malam-malam kita pun tuan-tuan, bacalah Al-Quran ini. Malam-malam kita pun surah Yasin dan surah Kahfi. Surah Yasin baca malam Jumaat, surah Kahfi baca pagi Jumaat. Bacalah surah tidaknya. Ataupun kalau paling-paling tidak pun bacalah 3 kul. Bacalah sekurang-kurangnya 3 kul, 3 surah kul, ataupun surah-surah yang lazim. Bacalah.
Jangan dibiarkan hati kita kosong dan sepi daripada Al-Quran. Kerana kewajipan memelihara kesucian Quran ini adalah tanggungjawab kita bersama, tuan. Kalau bukan kita yang memelihara kesucian Quran, siapa lagi yang akan memikul tanggungjawab ini? Kita kena jaga. Kita kena pelihara. Kalau kata tuan-tuan baca Quran tak tahu makna, sekarang banyak kitab-kitab terjemahan Al-Quran. Boleh tengok terjemahan Al-Quran. Tak cukup dengan itu, ada mini tafsir Al-Quran. Mana dalam terjemahan tu kata tafsir ringkas sesuatu ayat tertentu yang disentuh. Ada tafsir ringkas dia, ada sebab turunnya, sebabun nuzulnya. Jadi kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini dan kita mengambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran. Tapi kalau kita tak mau memelihara kesucian Al-Quran, siapa lagi yang akan mengambil tanggungjawab itu? Takkan orang Islam. Al-Quran ini adalah milik umat Islam. Islam adalah milik semua manusia. Semua manusia berhak memeluk agama Islam. Tetapi kesucian Al-Quran hanya boleh dijaga dan dipelihara oleh orang Islam, oleh umat Islam. Orang bukan Islam belum tentu mahu memelihara kesucian Al-Quran. Malah dijadikan tapak kasut lagi, dijadikan macam-macam. Buat tulisan dekat t-shirt, buat tulisan dekat seluar dalam, buat tulisan di alas kaki, kan? Tapi bila orang Islam sendiri ada tekad untuk memelihara kesucian Al-Quran, maka benda-benda ini tak akan jadi. Kita akan cepat bertindak apabila adanya sesuatu perkara yang mencemar kesucian Al-Quran. Kita akan berhati, kita akan mempertahankan Al-Quran ini, macam saya kata tadi, lebih daripada diri kita sendiri. Jadi kita kena sama-sama mengambil peranan, memainkan peranan untuk memelihara kesucian Al-Quran. Kalau adalah kita mendapat maklumat tentang tercemarnya kesucian Al-Quran, maka jangan tangguh-tangguh, jangan bertangguh melaporkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri. Kan? Jangan ragu-ragu membuat laporan polis. Yang dipanjangkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Soalan Kementerian Dalam Negeri ini ada bahagian kawalan teks Al-Quran. Bila mereka dapat aduan tentang tercemarnya kesucian Al-Quran, Al-Quran ditulis atas kain lapik, kain alas, tuala, contoh, kasut, tapak kasut, contoh, maka KDN akan mengambil tindakan untuk menyekat barang-barang tersebut daripada dipasarkan dan dibeli oleh masyarakat luar. Jadi kita, peranan kita, itu dia, untuk memelihara kesucian Al-Quran, supaya Al-Quran itu kesucian dia terpelihara seperti mana yang dijanjikan Allah SWT dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, dan kamilah yang akan memeliharanya. Tapi kita pun faham takdir Allah SWT kalau kita belajar ilmu akidah. Takdir Allah SWT ini terjadi dari perbuatan manusia, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir satu, kalau itu jadi tauhid, takdir sesuatu berlaku
berlaku, dari satu tu berlaku, ada sebab dia. Ada sebab dia, ada punca dia, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, tak ini. Itu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak usaha memelihara kesucian Quran, terpelihara ni kesucian Quran tu belum tentu akan terjadi. Itu maksud dia. Jadi kalau tuan-tuan usaha, maka kesucian Al-Quran itu akan terpelihara. Tuan-tuan usaha dapat tahu, tuan-tuan buat laporan apa semua, maka kesucian Quran itu akan terpelihara di hadapan mata manusia. Itu jugalah di mana-mana saja, super. Kita jangan serah kepada orang tertentu. Kita pun kena main peranan kan. Ini peranan ustaz-ustaz. Kita ada Ustaz Adi, ada Ustaz Nazmi, ada Ustaz Kamil, ada Ustaz Syahril, Ustaz Khairul, dan Ustaz Mazli, Pak Lang. Dia orang lah. Kita tak ada peranan kita. Kita bukan pegawai cawangan agama. Itu persepsi yang tidak tepat. Sebenarnya kewajipan memelihara kesucian Quran ni adalah kewajipan semua. Tak kira sama ada dia ustaz ataupun tidak, bersama-samalah kita memelihara kesucian Al-Quran. Itu dia. Jangan kita letakkan di bahu orang-orang tertentu saja. Kita pun boleh berperanan memelihara kesucian Al-Quran. Dengan kita pertama-tama sekali sebagai seorang individu, kita berdamping dengan Al-Quran. Apa makna berdamping Quran? Ambil Quran telur letak kat dada, macam tu ke berdamping dengan Quran? Tidur dengan Quran. Ambil Quran letak sebelah bantal, kita tidur dengan bantal, berbantal pelukkan Al-Quran. Itu ke cara berdamping Quran? Tak. Kita berdamping Quran ni maksudnya kita ada hubungan rapat dengan Al-Quran, yakni kita menjadikan Al-Quran ni seumpama sahabat kita. Macam mana kalau kita melayan sahabat? Lain kan? Kita melayan kawan lain, melayan sahabat lain. Melayan sahabat ni kita akan betul-betul rapat dengan dia. Kita akan rasa kita sebahagian dari dia, dan dia pun rasa dia sebahagian dari kita. Jadi macam Quran ni, kalau kita layan Al-Quran ni, kita berdamping Quran ni, kita rasa Quran ni sangat rapat dengan kita. Kita tak baca Quran sehari, tak tentu arah ni. Kan? Kita tak baca Quran sehari, kita rasa Allah, macam ada satu benda yang kurang lah pada hari ni, pada hari tu. Macam tu lah. Bila kita berdamping dengan Al-Quran. Dan bila kita berdamping dengan Al-Quran, Al-Quran itu akan jadi sahabat kita yang setia, yang qarib. Kan? Kerana Al-Quran itu macam-macam kisah dan cerita yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran. Dan Al-Quran ni kita tak jemu baca. Walaupun kita dah bertahun-tahun, tiap-tiap tahun khatam Quran, tiap-tiap tahun masuk tadarus Quran bulan puasa, bulan Ramadan, khatam. Kalau ikutkan nak kira jemu daripada dulu dah jemu lah. Tak payah baca Quran, buat apa benda sama je. Alif Lam Mim, kan? Sampai juzuk 15 surah Isra, surah Kahfi, sampai surah Yasin, sampai juzuk Amma. Sama je pattern ni, lebih kurang tu. Patut dirasakan, patut ada rasa jemu macam tu kan. Tapi kelebihan Al-Quran ni lah, dia tidak akan jemu dibaca berkali-kali, asal dengan syarat kita berdamping dengan Al-Quran. Jadi kita sama-sama tuan-tuan, kita merapatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Jangan ditinggalkan membaca Al-Quran walaupun sedikit. Mudah-mudahan Al-Quran itu akan jadi syafaat, jadi pembantu kita nanti di pada mahsyar pada hari kiamat. Jadi itulah sedikit kupasan dan tazkirah yang sempat dikongsikan untuk tuan-tuan yang bermakna sekalian.
InsyaAllah kita bertemu pada tazkirah di masa akan datang, ya, yang baik dari Allah SWT, dan yang kurang itu daripada kita semua. Ya, saya yang dhaif, yang banyak kekurangan, ya, ini saja yang mampu dikongsikan sebagai akhirnya, ya. Qul qawli hadza fa fa'zamni wa lakum, dan kita akhiri dengan tasbih atau salatu wassalam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.